Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan yang disampaikan, nasihat yang disampaikan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zariyat ayat 55. Yang saya hormati, yang saya kasihi pengurusi dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan ke-9, yang berbahagia yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan yang dihormati, yang dikasihi seluruh kehadiran para jemaah pada pagi ini, di kalangan para jemaah di sekitar Surau An-Nur Fasa 3A, dan tidak dilupai kita raikan bersama juga kehadiran rakan-rakan jemaah kita yang jauh non di sekitar negara kita ini, Malaysia, utara, selatan, daripada Sabah, Sarawak, timur dan barat. Alhamdulillah, semuanya dialu-alukan dengan ucapan marhaban biqudumikum, sabbahakumullah bi khair, sabal khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merestui, meradai, merahmati dan memberkati perjalanan kehidupan kita seharian, apalagi perjalanan kita ini perjalanan ilmu, perjalanan demi untuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya perjalanan ini perjalanan tidak akan mengecewakan kita, bahkan mengurangi nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakin, kita percaya sampai kiamat, sampai ke bila-bila, bahawa perjalanan ilmu ini tetap perjalanan yang akan direstui, akan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengangkat darjah, kedudukan, manzilah orang-orang yang berilmu sampai bila-bila. Itulah kenyataan yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Mujadalah, Allah sebut kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11, nyata dan jelas Allah sebut Allah mengangkat martabat, kedudukan, manzilah siapa? Orang beriman dan orang berilmu di kalangan manusia dengan kedudukan yang tinggi. Jadi kedudukan ilmu dan iman dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kedudukan yang meningkatkan kita punya kehebatan dan kemuliaan kita. Justru yakin, percayalah bahawa hidup ini kalau tidak dengan ilmu, kita akan kehilangan maruah diri kita dan maruah kehidupan kita. Tidak kerana iman kita akan kehilangan segala-galanya, bahkan tak ada nilai pun kehidupan kita seharian ini. Tetapi dengan ilmu dan iman, dia akan tingkatkan kita punya keredaan ataupun keselamatan dunia, kebahagiaan akhir akan kita dapat tingkatkan. Bahkan itulah di antara fasa penting saat bila mana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti, yang kalau Allah tengok, Allah tonton, Allah lihat, ialah Allah kira nilai di mana? Biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang pada Allah dengan hati sejahtera, itulah golongan yang selamat, bahagia, iaitu kata Allah SWT, tidak akan memberi manfaat kepada kamu akan keluarga, anak pinak, harta benda, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, qalbin salim. Surah Asy-Syu'ara 88. Jadi bila sebut tentang hati yang sejahtera ini, hati yang beriman lah, hati yang berilmu, hati bertakwa kepada, hati yang sentiasa disuluhi oleh ilmu, disenari oleh iman, dan hati yang dicahayakan oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan kita, perjuangan yang kita nak kena pastikan tidak pernah terhenti, walaupun sesaat, sedetik, apalagi
kehilangan segala-galanya, tidak sama sekali. Bahkan kalaupun ada ujian dalam hidup ini, dari sudut fizik, dari sudut hati jiwa kita diuji dengan kelemahan, kita boleh biarkan ia begitu saja berlalu, melainkan kita kena jihadkan diri kita untuk tingkatkan balik. Kerana yang berlaku itu ujian kepada kita. Artinya orang mukmin dia tidak akan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Dalam kekecewaan kita bangkit dengan keriangan, kegembiraan. Dalam kelemahan kita bangkit dengan kekuatan. Dalam kesempitan kita bangkit dengan keluasan. Itulah mukmin. Jadi orang mukmin tidak pernah mengalami sifat kecewa, sifat putus asa, tidak. Orang mukmin selama-lamanya ada semangat jati diri, semangat kekuatan jiwa, kekuatan hati jiwa untuk dia sampai kepada tahap diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu sejarah kehidupan yang kita lalui, tuan-tuan. Sebab itulah kita dalam hidup ini, saya sering sebut, tak jauh daripada sebuah kenderaan yang bernama kereta. Ini antara kronologi mudahlah untuk kita faham secara mudah tentang konsep hidup kita dengan sebuah kenderaan. Bagaimana sebuah kenderaan itulah kehidupan kita sebenarnya. Kenderaan kita guna pakai setiap hari untuk ke sana ke sini dalam urusan pekerjaan, urusan harta benda, urusan keluarga, macam-macam lah kenderaan. Tak ada orang beli kenderaan letak di rumah sampai setahun tak bawa keluar. Tak ada. Mestilah bawa kereta beli hari ni, besok dah keluar berjalan. Mungkin balik kampung, mungkin mana-mana. Itulah kenderaan, akan diguna pakai. Hidup kita macam tu, kita guna pakai dia. Nikmat rezeki Allah beri, baik tenaga, nyawa, kita guna pakai. Hari ni, pagi ni dah keluar ke pejabat. Tengah hari nanti balik ke rumah. Malam nanti ke sana ke sini. Jadi makna kita akan guna pakai. Kalau kenderaan kita guna pakai. Ini kronologi mudah kita faham. Saya pun tak bijak untuk bercakap benda yang saya tak boleh mampu cakap. Itu saya bercakap benda yang saya mampu cakap dalam kerangka ilmu dan boleh kita fahami. Sama di kenderaan tadi, kalau kita guna pakai tanpa kita serviskannya, kita tidak cuba untuk serviskannya, baik pulihkan kalau rosak, apakah jadi kenderaan? Makin rosak, makin hancur kenderaan tadi. Secantik mana kenderaan pun akan rosak sebab kita tak servis. Oleh kita guna harian kenderaan kita kena ambil peluang untuk serviskannya. Enjinnya, tayarnya, bodinya, dan segala-galalah kita serviskan. Alignmentkan dia, jajarkan balik jajarannya. Kita punya tayar kena balancingkan semula supaya jajaran, supaya tayar itu seimbang antara tayar depan belakang. Itu kenyataan. Air kena tambah, wiper kena tukar. Kalau itulah sifat kenderaan, kita kena baiki, kita kena sentiasa perelokkan, serviskannya. Maka tuan-tuan, kita pun sama. Kita nak kena serviskan juga kehidupan kita dengan apa? Dengan ilmu, dengan istighfar, dengan taubat. Itu servis kita. Supaya apa? Supaya hati kita makin bercahaya, akhlak kita makin sempurna, umur kita makin diberkati, kekuatan kita di sudut ibadat makin sempurna. Bukanlah dalam maksud yang lain ibadat kita tunggal langgang. Tak boleh begitu. Jadi kalau kita serviskan dengan ilmu, dengan iman yang cukup di dalam hidup kita ni, insya-Allah kita punya safar, perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang meriah. Macam kenderaan tadi, balik ke kampung walaupun perjalanan sampai 6 jam pun, kita akan pergi balik dengan selamat. Walaupun makan masa 2 hari suntuk sekalipun, kita pergi dengan selamat, balik dengan selamat. Sebab kenderaan kita tip-top, sempurna kerana kita servis. Itulah kehidupan kita. Jadi cerita kenderaan tadi dengan kita tak jauh beza, tuan-tuan. Jadi kita nak kena serviskan hidup dengan macam inilah. Maka sebab itulah ilmu jangan pinggirkan, iman jangan ketepikan, amal soleh jangan kita jauhkan. Ini semua untuk serviskan balik hati yang kotor makin bercahaya, jiwa yang sakit akan menjadi jiwa yang sembuh, hati yang berkarat akan bersih, hidup yang tak, orang kata tak seimbang akan seimbang, amalan yang kering, amalan yang tak berapa nak betul diperbetulkan. Jadi ini semua merupakan servis-servis yang kita kena jagai dan gunakanlah kesempatan untuk sebaiknya. Kalau kenderaan kita servis kepada center dia, servis center, salah satu syarikat untuk kita hantar servis center, maka kita pula kena servis macam mana? Hantar hidup ini ke masjid ke surau. Datang ke surau ke masjid, datang program ilmu, duduk depan kaca phone masing-masing. Kita punya
kita punya komputer, buka live kan online-nya, ataupun kita datang ke masjid berjemaah, dengar ceramah, kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah isyak, kuliah subuh contohnya. Ini semua servis. Kita baca Quran, kita tazkir, kita zikir banyak-banyak, tasbih banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Itu semua servis-servis yang kita kena masuk ke bengkelnya. Jadi bengkel kita dengan agama, surah, masjid dan ceramah-ceramah macam itu bengkel kita. Kenderaan bengkelnya adalah service center adalah satu lokasi namanya center ataupun service center yang dimasuk kenderaan untuk dibaik pulih, diperbetulkan atau dibaiki. Jadi kita tuan-tuan, perjalanan kita macam itulah. Kalau itulah kita jaga sebuah kehidupan kita berasas kepada ilmu dan agama, insya-Allah semuanya akan menjadi perjalanan yang sejahtera selamat. Tapi sebaliknya, tanpa perjalanan yang dibina oleh ilmu dan amal dan keimanan, pastilah hidup ini tidak akan sempurna, bahkan cacat, dan menjadi kecacatan yang boleh jadi berpanjangan sampai saat kita mati, wal-'iyadhu billah. Sedangkan cacat ni tuan-tuan satu benda yang kita tak seronok untuk dialami ataupun keadaan kita. Siapa nak cacat ni tuan? Minta maaf saya cakap itu kan. Minta maaf. Yang Allah cacatkan daripada awal tu, itu satu di antara tanda Allah sayang sebenarnya. Tapi kita nak cacat diri kita. Tak nak kita potong tangan kita, potong kaki kita, kita tikam perut kita sendiri. Mana mungkin macam tu? Kita nak jatuh tangga sepatah kaki, tak nak jatuh daripada tangga sampai patah tangan, pecah muka, tak nak. Bahkan kita akan biarkan kecacatan berlaku pada kita. Kita nak sempurna, tangan, kaki sempurna, muka sempurna, tak ada kecacatan. Itu sifat kita. Kalau begitu kita nak tak ada kecacatan, maka dalam agama, tolong saya ajak diri saya, sama juga tuan-tuan, jangan cacatkan hati kita dengan hal-hal yang buruk. Jangan cacatkan akhlak kita dengan akhlak yang buruk. Jangan cacatkan jiwa kita dengan benda yang maksiat. Jangan. Jadi kesemua ini nak kena kita jagai supaya tidak ada kecacatan yang mencacatkan kita punya hati, jiwa, perasaan, hubungan dengan Tuhan, ilmu dan amal. Maka dengan cara kita balik pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini tuan-tuan, kita memahami sangat-sangat memahami bahawa dalam kehidupan kita ini dua alam yang kita sedang hadapi. Satu alam bumi, yang kedua alam akhirat. Bahasa mudahnya alam dunia, alam akhirat. Itulah perjalanan kita sebenarnya. Alam bumi kita hadapi sekarang ni yang penuh dengan pelbagai isu, pelbagai ujian, pelbagai cabaran dan pelbagai nikmat pun ada, bukan saja ujian, nikmat banyak. Dan alam sana, alam akhirat kita hadapi satu alam yang kita tak pasti macam mana keadaannya. Tetapi persiapan mesti dilakukan untuk hadapi alam tersebut. Alam je macam mana Allah mengetahui. Tetapi persiapan untuk bawa ke sana perlu dengan maksud amal salah, taqwa, iman, amal, ilmu kita kena pastikan baik. Saya nak bawa kepada tuan-tuan pada pagi dalam kerangka pengajian tasawuf kita ini tuan-tuan ialah tentang bagaimana satu isu yang saya kira boleh kita sebut secara perbincangan di sini ialah pandangan ulama antara dunia dan dengan akhirat. Pandangan ulama tentang antara dunia dan akhirat. Apa pandangan ulama tentang dunia dan akhirat? Dua alam yang sebutkan tadi pasti kita akan hadapi. Yang pasti sekarang alam dunia. Kita bangun, duduk, kita bekerja, kita cari harta, kita bersama keluarga, kita makan, minum, kita sedang berehat santai. Sekarang. Ini alam dunia. Alam akhirat belum lagi. Bila sampai masanya akan kita masuk ke alam akhirat. Akhirat pertama alam barzakh kita lah. Itu akhirat pertama kita. Akhirat pertama kita alam barzakh, alam kubur. Kemudian berpindah ke alam mahsyar, alam perhimpunan. Kemudian ke alam yang namanya syurga ataupun neraka. Moga-moga syurga kita dapat, bukan neraka kita dapat, insya-Allah. Itu kita harapkan baik. Saya nak baca kepada tuan-tuan pada pagi ini. Mungkin kita boleh renung bersama bacaan ini daripada satu kitab. Pandangan ulama antara dunia dengan akhirat. Tajuk macam itulah. Pandangan ulama antara dunia dengan akhirat. Pandangan ulama antara dunia dengan akhirat. Baina ad-daraini, antara dunia dan akhirat. Apa keadaannya? Segolongan ulama berpendapat dunia lebih afdal berbanding dengan akhirat. Lebih afdal maksudnya bukan lebih utama sampai tingkat akhirat, tidak. Tapi dunia ini dalam kerangka asasnya memang suatu tempat yang penting dan utama kepada kita sebelum akhirat. Kena faham baik-baik. Sebab
pemisahan antara dunia akhirat ini tidak menjamin keselamatan. Sebab dunia tempat kita beramal, meraih pahala, membina iman, membina kehidupan yang Allah redha sebelum ke akhirat. Kita solat, kita semayang, kita berpuasa, kita berzikir, tasbih di mana? Bukan di dalam kubur, bukan di alam akhirat. Kita sedang dan kita buat ibadat di alam bumi lagi masa kita belum mati. Itulah dunia. Maka dunia ini satu alam yang ada keafdalannya, ada kelebihan berbanding akhirat. Baik, kita nak sebut hujahnya begini. Kita nak berlaku adil supaya dunia tak kita tolak, akhirat tak kita jauhi, atau bahasa mudahnya, dunia tak kita ketepikan, akhirat tak pula kita ambil sebagai satu langkah yang simple, yang mudah. Baik, yang pertama sekali dicatat dalam satu tulisan, dunia adalah wasilah, manakala akhirat adalah matlamat. Kadang-kadang terdapat pada wasilah tertentu sesuatu yang tak terdapat pada matlamat. Dengar elok, dunia adalah wasilah, iaitu suatu bentuk wasilah, satu perantara. Adapun akhirat adalah matlamat. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang terdapat pada wasilah tertentu sesuatu yang tidak terdapat matlamat. Maksudnya ialah dunia ini adalah wasilah, satu jalan, satu lorong, suatu lokasi, satu tempat. Demi untuk apa? Kita nampak, kalau dalam urusan harta, kita bekerja untuk dapat rezeki daripada sebalik harta kita itu, untuk makan, minum dan seumpamanya. Kita nampak tu wasilah ke arah untuk dapat harta benda, bekerja. Di mana bekerja? Di bumi. Pendapatan kita ada berbentuk harian, ada berbentuk bulanan, mungkin mingguan. Di atas nikmat harta tadi, kita boleh berurusan banyak perkara, untuk kediaman, untuk rumah tangga, untuk makan minum keluarga, untuk pakaian, untuk kenikmatan kita punya kenderaan, macam-macam lah. Jadi dunia wasilah dah, wasilah. Bermakna pada masa itu dunia tidak boleh kita ketepikan. Dalam konteks agama lagi nampak, sebab wasilah dunia ini dalam bentuk amal ibadat. Dan akhirat matlamat kita. Matlamat di akhirat kita nak capai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti kita nak keselamatan. Di alam akhirat kita nak keridaan Allah. Kita nak di akhirat nanti syurga menanti kita. Kita nak di alam akhirat Allah redha. Allah terima kita dengan sayang, cinta kasih, bukan kebencian dan kemurkaan. Jadi matlamat jelas tuan-tuan. Matlamat redha Allah daripada masyar, dan pastilah redha dengan nikmat syurga menanti. Maka di antara jalan kita nak ke sana nanti di mana? Wasilah dunia lah. Batulah ilmu kita cari untuk apa? Untuk kebaikan akhirat. Kita buat pahala sebanyak mungkin dunia sekarang, itu wasilah untuk matlamat akhirat, untuk kita diradai oleh Allah SWT. Jadi nampak. Jadi maknanya di sini nak menampak kepada kita bahawa kadang-kadang di sudut tu dunia itu memang afdalnya dia. Sebab mana mungkin kita selamat di alam sana tanpa wasilah dunia sekarang ni. Kita bercakaplah nak dapat keselamatan di akhirat, tapi amal tak ada. Kita bercakaplah nak redha daripada masyarakat, tapi kebaikan tak buat di dunia. Bahkan kejahatan. Mana mungkin kita selamat? Tak selamat kita. Jadi dunia adalah wasilah, akhirat matlamat. Cuma kedua-dua nak kena digandingkan. Itu yang penting. Jangan pisahkan. Sementara nak kepada dunia, akhirat tak cari, tak boleh. Sementara nak kepada dunia, akhirat tolak tepi, jangan. Sementara nak kepada akhirat matlamat, tapi dunia tak ambil cara untuk beribadat, tak betul. Jadi kita kena ada keseimbangan. Cuma pada masa yang sama, nampak dunia itu penting sangat sebagai jalan ke akhirat sebelum kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Maka jagalah dunia dengan kebaikan. Kita nak wasilah kita ini wasilah yang betul. Wasilah yang benar-benar Allah redha, bukan wasilah yang datang pada nafsu semata-mata. Kita nak tuan-tuan dalam urusan dunia kita ikut nafsu kita semata-mata, tak boleh. Wasilah akhirat, wasilah dunia ini mesti mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan agama kita oleh Allah Azza wa Jalla. Yang haram diharamkan, yang halal dihalalkan, yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Itu wasilah kita. Baik. Kemudian yang keduanya ialah dunia adalah tempat untuk bercucuk tanam yang hasilnya akan dipungut di akhirat kelak. Bahkan merupakan jalan menyampaikan seseorang pada akhirat.
Seseorang tidak akan berakhir ke akhirat kecuali setelah menempuh perjalanan di dunia lebih dahulu. Sesiapa yang mengambil kesempatan bertanam di dunia akan memungut hasilnya di akhirat, dan siapa yang melakukan amalan akan melihat hasil amalannya di hari akhirat kelak. Dia akan lihat hasil amalannya di hari akhirat kelak. Dalam hal Allah berfirman kepada kita dalam satu surah namanya Al-Zalzalah ayat ke-7-8, Allah sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang buat benda baik, kecil mana dia akan tengok nampak, dan siapa buat benda maksiat jahat, kecil mana pun dia akan nampak. Jadi nampak tuan-tuan, hakikat dunia ini tempat untuk cucuk tanam. Kita cucuk tanam, hasilnya kita kepungut bila? Di padang mahsyar. Tanam bukan isu tanam rambutan, tanam durian, tanam jagung tuan-tuan ni. Tanam dengan maksud menanam amal-amal soleh. Ini falsafah penting. Bahawa kita buat benda yang baik, kita tasbih tahmid, itu kita sedang tanam pahala sebenarnya. Kutipan pahala pungut di padang mahsyar. Kita tolong orang, infak harta untuk bantu orang, ni kita infak untuk tolong, katalah bantu surau An-Nur Fasa 3A, nombor akaun ada, kita akan dapat kutipan pahala pada Allah pada mahsyar nanti. Sekarang kita sedang tanam, kita derma untuk surau An-Nur RM100 katalah pagi ni, RM200, RM10 sekalipun, kita sedang menanam benih untuk kita kutip hasil daripada mahsyar. Bayangkan ni satu rezeki. Maka dunia macam tempat kita tanam benih. Benih iman, benih amal soleh, benih kebaikan daripada sedekah, derma, tasbih, tahmid, baca Quran, buat kebaikan, tolong orang fakir miskin, tolong orang untuk kebaikan, ajak orang kepada benda maksiat, benda kebaikan, benda pahala, tolak kemaksiatan. Itu merupakan di antara amal-amal yang membenihkan kita untuk berhasil yang besar daripada mahsyar. Kita kutip daripada mahsyar saja nanti tuan-tuan. Sebanyak mana amal kita baik di bumi, itulah hasil daripada mahsyar. Jadi nampak tuan-tuan, dunia tempat cucuk tanam. Dengan keluasan bumi yang terbentang ini, tanamlah kebaikan di mana-mana. Sebab tu kita dalam beribadat ni tak kira di mana. Di Mekah kita beribadat, di Madinah kita beribadat. Sekalipun kita balik ke negara, ni orang tengah balik daripada musim haji ni, sekalipun dia balik ke kampungnya, nun di utara, nun di Perlis, nun di Perak, nun di Kedah, nun di Kelantan, sekalipun di mana berada, ibadat kena selesaikan, teruskan. Jangan pula rajin sembahyang berjemaah di Masjid Al-Haram, balik ke negara haram ke masjid tak pergi, contohnya. Tak boleh macam tu, minta maaf kan. Sekalipun kita di mana berada, tanamkanlah benih amal soleh dengan secukup-cukupnya, dengan semau-maunya, dengan semaksimalnya. Itu kekuatan. Dunia ini terbentang luas. Jadi kalau kita buat kebaikan di mana berada kita, di pada masyarakat kita kutip pahala. Amal kita di Mekah, amal di Madinah, amal di negara kita, amal di kampung kita, baik di mana kita akan kutip pahala yang besar daripada masyarakat. Itulah menunjukkan bumi ini tempat cucuk tanam, membenihkan hasilnya, kita dapat hasilnya di padang mahsyar di akhir nanti. Tuan-tuan sekalian, ini semua rezeki paling besar kepada kita. Itulah tidak akan mengecewakan kita kalau kita benar-benar jaga bumi ini dengan sentiasa menyuntik ke dalam bumi ini amal-amal salah. Sekecil mana pun amal salah kita, yang sunat kecil mana sekalipun, hatta yang wajib sebesar mana sekalipun, semuanya tidak akan mengecewakan kita baik. Yang ketiga, ini antara pandangan ulama tentang dunia akhirat, tuan-tuan, tentang keafdalannya. Yang ketiga, kata para ulama kita, utusan mereka, kata mereka, dunia adalah negara tempat taklif dan amalan, sedangkan akhirat adalah negara tempat pembalasan dan kelebihan. Menarik sekali, menarik sekali. Dunia adalah negara tempat taklif dan amalan, tempat kita diperintahkan beribadat dan buat beramal. Itulah dunia. Sementara akhirat adalah negara tempat pembalasan dan kelebihan. Akhirat tempat terima pembalasan, al-jaza daripada Allah, kesan daripada ibadat semasa di bumi. Akhirat tempat terima pembalasan, yaumul jazai, ataupun tempat menerima kelebihan tertentu, pahala yang melimpah ruah. Allah janji 10 pahala diberi 700 kali ganda, contohnya. Di mana tu? Di hari akhirat. Jadi menunjuk kepada kita dunia ini tempat yang paling utama. Taklif kita terima, taklif kita beramal ibadat.
Daripada usia kita mula-mula akil balik sampai ketuanya kita dalam usia 70 tahun contohnya. Sampai usia kita meninggal 80 tahun. Bayangkan taklif kita dengan dunia besar sekali sampai peringkat kita beramal begitu banyak sekali. Akhirnya kita akan berjaya di alam mahsyar dalam redha rahmat Allah. Jadi dunia ni bukan kecil pada kita. Keafdalannya memang banyak dengan syarat kita bina dunia di bawah nilai keimanan. Dengan nilai, bukan di bawahnya, dengan nilai keimanan, bukan dengan nilai nafsu semata-mata. Kalau kita bina dunia dengan nafsu, habislah, korupsilah kita tuan-tuan. Korupsi daripada sudut pelbagai, korupsi daripada amalan, daripada pahala, daripada jiwa yang bersih. Habis. Tapi kalau kita bina dunia di atas amal-amal salah, tempat taklif kita beramal, kemenangan besar nanti kita di padang mahsyar, kerana akhirat nanti adalah tempat kita terima pembalasan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, dunia menjadi keji bukan kerana namanya dunia, sebaliknya kerana orang yang melakukan pelbagai aktiviti keji yang berada di atasnya. Ulang balik bacaan ini daripada kitab. Dunia menjadi keji bukan kerana namanya dunia, sebaliknya kerana orang yang melakukan pelbagai aktiviti yang rosak, yang keji di atas bumi ini. Nampak tuan-tuan? Bumi ataupun dunia tempat yang begitu indah, sempurna, lengkap sebenarnya. Bukan tempat yang hina. Sebab itulah menghinakan dunia, dunia merosakkan dunia ini tempat menjadi kita ni jauh pada agama. Tak betul. Sebab dunia itu ladang pada akhirat. Soalnya sekarang ialah kita yang merosakkan alam bumi ini dengan kejahatan, dengan dosa dan maksiat. Bumi tak pernah bersalah. Sebab itu bumi tetap bumi. Dan bumi tetap menjadi tempat kita beribadat. Sebab itulah disebut dalam bahasa mudahnya, dunia menjadi keji bukan kerana bumi itu namanya dunia ataupun dunia itu nama bumi. Tidak. Bermakna bahawa dunia ini adalah lokasi yang paling sempurna, paling baik, istimewa. Sebab Allah jadikan bumi ini memang terbentang untuk kita. Daripada sudut makan minum, kekayaan harta benda, nikmat rezeki bersama keluarga, nikmat daripada sudut kita dengan orang ramai, dengan kita bermasyarakat. Subhanallahil azim. Dunia tempat penuh keistimewaan. Kita kalau tak ada dunia tuan-tuan, dah hancur lebur dah kita ni. Sebab apa? Tak tahu nak buat apa. Tapi dengan sebab dunia kita ada keluarga yang besar, kita bina rumah tangga kita yang ceria, yang penuh keimanan, kita ada kawan-kawan yang baik, kita ada hubungan baik dengan masyarakat melalui solat, ibadat, macam-macam. Bagi mari kita tegur sapa, kita rapati mereka dengan cinta sayang kasih, dalam keluarga pun sama. Jadi tempatnya penuh kenikmatan. Apalagi bercakap harta benda, kita kutip wang ringgit yang banyak mungkin kekayaan kita. Dunia satu lokasi yang begitu indah, tidak pernah bersalah. Yang bersalah ialah penghuni dunia yang terlibat dengan hal-hal maksiat, yang keji, yang bersifat nafsu semata-mata, yang telah mengorbankan agama imannya. Itulah dunia yang dirosak ke tangan ke manusia. Jadi kita nak jadi macam mana? Kita tidak jadi makhluk perosak pada alam tu. Kita jadi makhluk yang membantu alam itu lebih sempurna. Tapi sayangnya dalam dunia sekarang ni, golongan manusia ini terbagi pada pelbagai kelompok. Antaranya golongan tadilah. Golongan yang berfikir nak rosakkan bumi dengan kemaksiatan. Kekal dalam kemaksiatan. Kekal dengan maksiat. Kekal dengan dosa. Dengan benda-benda yang mematikan hati dan jiwa. Ini masalah kita. Bila datang isu macam ni, dunia sempit tuan-tuan. Dunia tidak akan selamat. Sebab itulah kita takut akan jenayah-jenayah. Hari ni kita keluar rumah pun, kalau tak kunci rumah tu, jaga-jagalah. Balik-balik rumah pun tak ada agaknya. Kata-kata ada, rumah pun tak ada. Entah ke mana pergi. Robok lagi rumah kita. Kita masih gurau kan. Tapi itu kenyataan. Mana keselamatan? Tak selamat. Itu sudut rumah. Keluarga pun sama. Anak-anak kita, kalau tak dijaga betul, datang pula orang nak rompak, mencuri, nak mencolek, macam-macam cerita. Ugutan datang berbagai bentuk untuk merompak, mencuri. Dan dunia tak selamatkan orangnya yang merosakkan alam bumi dengan nafsu syahwat kejahatan.
Ini yang kita kena betulkan. Betullah, nak betulkan bukan mudah lah. Kecuali orang-orang yang ada iman di dadanya, hatinya penuh dengan cahaya iman, dia akan faham. Aku dengan bumi ini jalan berpahala. Aku dengan alam bumi ini jalan ke syurga sebenarnya. Aku alam bumi jalan aku dapat redha Allah. Sebab apa? Aku jaga bumi dengan kebaikan. Aku jaga bumi dengan pahala keredaan. Aku jaga bumi dengan amal soleh. Itu yang kita nak. Tetapi sebab kalau kita melakukan kekejian dalam hidup kita atas bumi Allah ini, maka hancurlah bumi, hancurlah kita. Satu hadis yang menarik saya tuan-tuan, menarik perhatian kita semua. Hadis daripada disebutkan daripada Imam Tirmizi, daripada Abdullah bin Damrah radhiyallahu anhu, Nabi sabda, "Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun." Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, ketahuilah bahawa dunia itu dilaknat. Nabi kata dunia dilaknat. Ad-dunya mal'unatun. Dunia dilaknat, dan apa yang ada di atasnya pun Allah laknat. Allah laknat dunia dan apa di atasnya, kecuali, tengok tu hadis ni, hadis menarik sekali. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di atasnya, illa, kecuali, tengok, kecuali ini yang tak Allah laknati. Apa yang kecualinya? Zikrullah, zikir kepada Allah yang dikumandangkan, wa ma walah, dan seumpamanya. Orang berzikir, orang belajar, orang berilmu, buat kebaikan pahala. Wa alimun, adanya orang yang alim, yang berilmu. Au muta'allimun, ada orang belajar ilmu. Kita lah orang awam, hari-hari duk kira nak cari ilmu, nak tambah iman, tak nak buat kerosakan. Kata Nabi, ini orang selamat. Kalau tidak, dunia Allah laknat. Sebab banyak kemaksiatan, kejahatan dan keburukan sebab tangan-tangan kita yang berdosa. Ini semua tuan-tuan merupakan peringatan. Kata Syekh Taha Abdullah Al-Afifi, seorang tokoh besar ulama, hadis yang kita baca ini menunjukkan peringatan tentang dunia ini Allah benci disebabkan oleh kejahatan manusia. Allah benci dunia kerana kejahatan manusia. Tiba Allah tak benci. Apa Allah benci pula dunia? Dia ciptakan. Sebab dunia adalah ciptaan Allah. Mana dia bencikan dunia? Tapi Allah boleh benci dunia sebab apa? Ada orang-orang jahat, kaki maksiat, yang berdosa kepada Allah, yang terus melakukan kejahatan di atas bumi Allah Azza wa Jalla. Allah akan benci. Padahal bumi Allah punya ciptaan, apa nak benci pula? Tapi kan ada orang macam ni, dunia merosakkan. Sebab itulah kita pernah disebut dalam beberapa cerita, dalam beberapa perkataan kan, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Betul tak? Kerana nila setitik susu sebelanga rosak. Susu putih sebelanga masuk nila setitik habis, jadikan susu sebelanga rosak. Ini masalah kita. Sebab bila ada orang-orang yang tak ada akhlak dalam hidup syariat atas bumi Allah, dia rosakkan bumi. Bumi yang baik jadi rosak, bumi yang benar jadi salah. Inilah tangan-tangan pendosa yang kita nak kena jauhi pada mereka, dan kita pula jangan jadi orang semacam itu. Jadilah kita orang yang memakmurkan bumi, bukan orang yang mengotori bumi. Jadilah kita orang yang menjadikan bumi tempat penuh kebaikan, jangan jadikan tempat kejahatan, kemaksiatan. Ini yang antara hakikat yang kita kena fahami. Jadi dalam hal tuan-tuan, apa yang sebutkan tadi, saya nak ringkaskan bicara saya dalam masa yang cukup 45 minit ini. Tak perlu sejam lah, saya pun tak mampu sejam. Terus kira subuh ni bagi saya 40 minit yang memadai, insyaAllah. Jadi dengan bicara tadi, secara sebut ada 4 tadi kan, 1, 2, 3, 4 perkara tadi tentang bumi ini. Maka tuan-tuan, apa landasan yang kita kena ikuti sebenarnya? Apa highway kita dalam hidup ini? Highway kita tuan-tuan ialah kita gunakanlah kekuatan yang kita ada di bumi Allah. Kalau ada masa yang mantap dengan ilmu dan keimanan. Ada kekuatan rezeki yang mantap dengan kemudahan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada kekuatan tenaga, guna tenaga untuk keimanan, ketakwaan dan kebaikan. Jangan salah guna tenaga untuk benda maksiat dan kejahatan, jangan. Kita ada keluasan masa, gunakan masa yang ada untuk makmurkan bumi dengan kebaikan. Jangan gunakan masa untuk habiskan dalam kejahatan, kemaksiatan. Jangan. Kita ada kekuatan daripada apa lagi? Banyak kekuatan kita. Gunakan. Sebab kita ikan bumi landasan ke akhirat, bukan jalan ke neraka. Walaikumsalam. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang disebutkan dalam kitab kita ini, kita baca pada kita, menunjukkan bahawa
Bumi ini keafdalnya ada, dengan tak menafikan akhirat afdal, tetapi kerana bumi tempat kita beramal, akhirat pembalasan, maka dunialah tempat kita. Carilah segala kebaikan dengan letih dan penat. Jangan fikir sangat. Letih dan penat dalam beribadat, tuan-tuan, Allah akan bayar cash dengan keselamatan di alam sana. Jadi kita nak yang mana? Penat di bumi kerana tak beribadat, di sana hukum dengan lebih penat. Jangan, tuan-tuan. Kita nak penat di bumi kerana beribadat, akhir di alam sana kita terima dengan pembalasan yang setimpal. Tenang, setenang-tenang. Bahagia. Tak ada penderitaan. Itu kita harapkan. Jadi, kesimpulan saya pada pagi ini, demi Allah, tuan-tuan, kita kena adil dengan bumi Allah yang terbentang ini, kan ini landasan kita, dan jangan jadikan hidup ini seolah-olahnya hilang pedoman, hilang panduan arah. Jangan begitu. Hidup ini kita kena bina dengan panduan arah yang betul. Ways kita, ways yang selamat sampai ke akhirat dengan bahagia. Wallahu a'lam, fikir-fikir renungkanlah. Terus yang saya dapat sampaikan pada pagi ini di atas nama tajuknya tadilah, saya rasa tajuk tadi kita boleh letakkan pandangan ulama tentang antara dunia dan akhirat. Pandangan ulama antara dunia dan akhirat. Kita letak satu tajuk yang mudah, kemudian tuan boleh fahamlah, insya-Allah. Terima kasih kepada pengurusan Surah An-Nur fasa 3A yang kesekian kalinya berikan saya peluang untuk bercakap dalam kelas subuh online ini. Mudah-mudahan saya akan sampai satu hari nanti, mudah-mudahanlah bila tarikh kita akan maklumkan untuk sampai ke pentas ilmu di surau An-Nur secara fizikal, face to face, insya-Allah. Tapi untuk tempoh sekarang kita livekan secara online, dan saya doa kepada tuan-tuan semua keselamatan, kerahmatan, keberkatan rezeki, kehidupan yang bahagia, tenang, ilmu yang meningkat, hidup yang diradai, dan teruskanlah antaranya adalah dengan kita menyumbang, memberi secara online melalui apa yang kita miliki. RM kita tak banyak pun tak apa, sikit pun ya, banyak pun alhamdulillah, untuk tabung kebajikan, tabung program Surah An-Nur fasa 3A yang nombor akaun ada tertera di kaca phone, di ruang komen tu. Gunakanlah untuk kita online kan di atas nama Bank Islam Malaysia bagi surau An-Nur fasa 3A. Saya doakan mudah-mudahan rezeki diberkati, hidup diradai, dan amal kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tenang, setenang-tenang hidup kita, dunia pun tenang, akhirat lagi tenang. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.